Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Nursiah binti Abu Bakar dari SK Bandar Kota Tinggi Johor. Hari ini kita akan membuat amali tentang kaedah sesaran air. Kita akan membuat amali bersama-sama dalam tajuk pengukuran luas dan isi padu, iaitu menyelesaikan masalah untuk menentukan isi padu pepejal tidak sekata melalui kaedah sesaran. Apakah kemahiran saintifik dalam amali ini? Semasa kita membuat amali nanti, kita akan pastikan kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif akan kita kena pasti. Ada 12 kemahiran proses sains, namun kita akan menggunakan beberapa sahaja KPS yang ada. Apakah tujuan kita membuat amali ini? Yang pertama, untuk mengkaji isi padu pepejal tidak sekata menggunakan kaedah sesaran air. Semasa amali ini, saya menggunakan mangga, penyepit kuku dan juga magnet berbentuk U. Kemahiran proses sainsnya di sini ialah memerhati. Kedua, penyataan masalah. Bagaimana cara mengukur isi padu pepejal tidak sekata? Kemahiran proses sainsnya di sini ialah membuat inference. Ketiga, hipotesis. Isi padu air yang tersesar bersamaan dengan isi padu objek. Inilah hipotesis kita pada hari ini. Jadi, kemahiran proses sainsnya ialah membuat hipotesis. Keempat, pemboleh ubah. Apakah pemboleh ubah dalam amali ini? Pemboleh ubah dimanipulasikan ialah isi padu pepejal tidak sekata. Bergerak balas ialah isi padu air yang tersesar, manakala dimalarkan ialah jenis alatan. Kita perlu menggunakan jenis alatan yang sama dari awal hingga akhir eksperimen. Jadi, kemahiran proses sainsnya di sini ialah mengawal pemboleh ubah. Apakah alat dan bahan yang kita gunakan? Pertama, silinder penyukat. Kedua, bika. Ketiga, tin eureka. Saya menggunakan plastik eureka. Kemudian, benang atau tali, mangga, kunci mangga, penyepit kuku dan magnet berbentuk U. Ketiga-tiga objek ini merupakan objek yang tidak sekata. Kemahiran proses sains di sini ialah memerhati. Seterusnya, langkah-langkah. Ada dua kaedah. Kaedah yang pertama menggunakan silinder penyukat. Okey, pertama, isikan 20 ml air ke dalam silinder penyukat. Kedua, ikat batu ataupun mungkin dalam eksperimen saya tidak menggunakan batu. Saya akan mencari objek yang tidak sekata menggunakan benang, ikat pada benang. Ketiga, masukkan batu yang telah diikat tadi. Dan yang keempat, ambil bacaan isi padu akhir air. Okay, kita akan tengok eksperimennya bersama-sama. Kemahiran proses sainsnya di sini ialah mengeksperimen. Isi padu awal air ialah 50 ml. Kedua-dua silinder penyukat ini cikgu sukat 50 ml. Ingat, semasa hendak menyukat isi padu cair, mata mestilah meniskus. Kemudian cikgu masukkan satu objek pada salah satu silinder penyukat. Okey, didapati isi padu akhir air ialah 70 ml, 70 ml. Jadi, berapakah isi padu objek yang baru ini? 70 tolak 50 ml, jawapannya adalah 20 ml. Itulah cara kaedah sesaran air. Langkah seterusnya ialah kita menggunakan kaedah kedua untuk
untuk menyiasat kaedah sesaran air, iaitu kita menggunakan tin Eureka. Bagaimana untuk mencari isi padu air yang tersesar menggunakan tin Eureka? Langkah-langkahnya: A. Isikan air ke dalam tin Eureka sehingga paras muncung. B. Ikat batu. Saya menggunakan objek-objek yang tidak sekata menggantikan batu dan menggunakan benang untuk mengikatnya. Kemudian masukkan objek yang tidak sekata itu yang telah diikat tadi ke dalam tin Eureka. Keempat, ambil bacaan isi padu air yang tersesar ke dalam silinder penyukat. Mari kita tengok bersama-sama amali yang kita akan buat untuk melihat kaedah sesaran air. Hari ini kita akan membuat kaedah sesaran air. Ada 3 objek yang digunakan, iaitu penyepit kuku, mangga dan juga magnet berbentuk U. Alat-alat yang digunakan adalah tin Eureka, bika dan juga silinder penyukat. Mari kita buat bersama-sama. Kita guna magnet U terlebih dahulu. Kita masukkan ke dalam tin Eureka. Kita biarkan air berhenti sehingga air berhenti. Okey, bila dah berhenti, kita akan sukat air dari silinder penyukat ini, air dari bika ini ke dalam silinder penyukat. Okey, kemudian kita akan ambil bacaan daripada silinder penyukat dan pastikan mata mesti paras meniskus. Mata mesti paras meniskus seperti ini, iaitu ukurannya ialah 35 ml. Kita akan ulang proses yang sama dengan menggunakan mangga pula. Kita masukkan. Okey, kemudian kita tadah air yang keluar daripada Eureka ini sehingga airnya berhenti. Okey, air yang ada pada bika ni kita ukur menggunakan silinder penyukat supaya ia lebih tepat. Dan bacaan mesti paras meniskus. Mata mesti paras meniskus. Okey. Jadi nilainya ialah 13 ml. Kita akan ulang proses yang sama, kali ini menggunakan penyepit kuku. Tadahkan air yang keluar sehingga ia berhenti. Kita angkat dan kita akan ukur menggunakan silinder penyukat. Kita baca paras mata mesti paras. Kemahiran proses sainsnya di sini ialah mengeksperimen dan mengukur dengan menggunakan nombor. Masa kita membuat amali pada hari ini, langkah-langkah keselamatan harus kita patuhi. Contohnya, kedudukan mata berada pada aras meniskus cecair, seperti pada gambar berikut. Aras meniskus. Yang kedua, letakkan silinder penyukat di tempat yang rata. Ketiga, letakkan kertas putih di belakang silinder penyukat supaya mudah untuk kita membuat bacaan pada silinder penyukat. Kemahiran manipulatifnya yang kita gunakan ialah menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dengan betul. Ketujuh, selepas kita membuat amali, kita perlu mengisi data. Datanya seperti berikut. Jadi, semasa kita membuat analisa data, kemahiran proses sainsnya ialah mengeksperimen. Setelah membuat eksperimen, kita meramal jawapan dan bentuk dalam bentuk berkomunikasi. Bagaimana pula dengan mentafsirkan data? Mentafsirkan data apabila kita telah menjalani amali.
Objek magnet bentuk U, bacaan isi padu airnya ialah 35 ml. Mangga 15 ml. Penyepit kuku 8 ml. Ini kerana magnet bentuk U agak jisimnya lebih berat berbanding penyepit kuku. Oleh itu air yang tersesar lebih banyak berbanding penyepit kuku. Jadi kemahiran proses sainsnya di sini ialah mentafsir data dan mengukur dengan menggunakan nombor. Apakah kesimpulan amali yang kita buat pada hari ini? Hipotesis diterima, iaitu isi padu air yang tersesar bersamaan dengan isi padu objek. Kemahiran proses sainsnya ialah membuat hipotesis. Kemahiran manipulatif. Adakah kita menggunakan kesemua kemahiran manipulatif yang ada? Ya, kita menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul. Kemudian, kita membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul selepas kita gunakan. Seterusnya, kita perlu menyimpan segala peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat di tempatnya. Dan sekali perlu melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan tepat. Sekarang kita akan membuat laporan bersama-sama hasil daripada amali yang kita buat. Berikut merupakan tajuk amalinya, iaitu pengukuran luas dan isi padu. Kemudian kita nak buat laporan, mesti ada tujuan, kedua penyataan masalah, hipotesis, pemboleh ubah, kelima alat dan bahannya, kemudian langkah-langkah. Setiap langkah-langkah perlu dibuat satu persatu. Jika kita ada dua kaedah, kita perlu letakkan juga kedua kaedahnya seperti berikut. Kemudian kita perlu menulis data dan paling penting selepas buat amali, kita perlu mentafsirkan data yang kita dapat. Dan akhir sekali, kita buat kesimpulan. Inilah laporan kaedah sesaran air yang kita pelajari pada hari ini. Sekian, terima kasih.